أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Dan dengan sebab syukur itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyambung lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya sikit lagi iaitu kalam hikmat yang ke-190. Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, in aradta wurudal mawahibi alaika sahih al-faqra wal faqata ladaika innama sadaqatu lil fuqara. Baik, telah dijelaskan dengan agak panjang lebar mengenai maksud kalam hikmat ini, yang dapat disimpulkan bahawa Syekh Ibn Atha mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk memperolehi limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya ialah dengan mentashihkan, membenarkan ataupun mencapai secara benar hakikat kefakiran diri kita dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni cuba untuk mentahqiq dan mencapai perkara itu. Sekiranya perkara itu dapat dicapai dengan jalan zauq, dengan jalan terasa di hati, tersedar di hati tentang hakikat diri kita ini, iaitu yang bersifat fakir, serba kekurangan, serba berhajat dan penuh dengan kelemahan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hakikat ini difahami dan dirasai kebenarannya di dalam hati, maka itulah menjadi sebab memperolehi limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan pada kuliah yang lalu perkara ni mencapai hakikat fakir diri ini diperolehi dengan dua cara. Salah satunya dengan cara terpaksa, iaitu seseorang itu dimusibahkan, diuji oleh Allah dengan dugaan-dugaan yang berat, yang mana dengan dugaan itu maka dia akan kembali kepada kesedaran hakikat kefakiran dirinya itu secara terpaksa. Itu bagi orang yang ada iman, ada tauhid, ada makrifat. Dan yang kedua, dengan cara menyuci bersihkan hati dengan amalan-amalan seperti zikir, muraqabah, riadah, mujahadah dan sebagainya,
dilakukan amalan itu dengan sistematik, dengan tersusun, teratur, dan dia akan menyumbang kepada penyucian jiwa. Apabila hati manusia ni menjadi lebih terang pandangan mata hatinya, maka dapatlah dia melihat, merasai hakikat sebenar dirinya tu yang penuh dengan kefakiran. Yang fakir dengan erti tidak memiliki apa-apa, semuanya itu bergantung, berharap, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi basirah yang terang ni, yang bersih, yang disucikan dengan amalan tadi itu, dapat melihat hakikat itu dan merasainya. Jadi mencapai hakikat fakir ini yang dengannya menjadi sebab memperoleh limpah kurnia Allah, maka diperolehi dengan cara-cara seperti itu. Baik, ahli tasawuf dalam menjelaskan perkara ini, dan kalau di sini Syekh Ibn Atta' lah menusi kalam hikmat beliau ini, dalam menjelaskan pemikiran beliau itu ataupun ajaran beliau itu, beliau telah memahami secara isyarat. Secara isyarat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isyarat ini adalah merupakan pedoman, petunjuk yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran dan difahami oleh orang-orang yang jiwanya murni. Maka dengan menerusi ayat Al-Quran itu, Allah Ta'ala memahamkan hakikat-hakikat tertentu kepada orang yang Allah Ta'ala suci bersihkan hatinya. Maka itu dinamakan sebagai isyarat. Kalau kita mentafsirkan ayat itu berasaskan kepada isi kandungan ayat itu dari aspek bahasanya, dari aspek kalimah-kalimah yang digunakan, tarkib susunan ayat dan makna yang ditunjukkan dan sebab nuzulnya, itu orang panggil tafsir. Tetapi ayat yang sama kadang-kadang sesetengah ayat tu dia menjadi pedoman kepada orang-orang yang disuci bersihkan hatinya itu, memberikan suatu makna-makna kerohanian yang agak mendalam. Yang mana makna-makna itu dia akan diselarah dengan dalil-dalil yang lain, ayat-ayat yang lain, atau tidak bertentang dengannya. Itu dinamakan isyarat. Baik, di sini dalam menjelaskan perkara ini, perkara iaitu sebab yang mendatangkan limpah kurnia Allah Ta'ala itu, iaitu mentahkikkan rasa fakir diri kita terhadap Allah tu, dari mana dalilnya? Maka Syekh Ibn Atta' mendatangkan dalil secara isyarat, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara, yang disebut dalam kalam hikmat di penghujung tu. Ini adalah secebis daripada ayat Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara. Apa artinya ayat ini? Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian, yakni sedekah atau zakat itu, hanyalah mereka yang betul-betul fakir miskin. Jadi ayat ini, kalau dilihat dari aspek tafsirnya, merupakan ayat fiqh. Ayat yang menjelaskan tentang asnaf, golongan yang berhak menerima harta zakat. Jadi dinyatakan di dalam Al-Quran, ada beberapa asnaf yang berhak terima harta zakat ni. Dimulai dengan al-fuqara, orang fakir. Fakir ni dah lalu lah. Tidak dapat memenuhi keperluan diri dia tu, separuh pun tak dapat dipenuhi. Dia memerlukan RM100 sehari, tapi pendapatan dia RM50 pun tak sampai. Ini orang fakir. Tak dapat memenuhi keperluan hidup dia tu, separuh pun tak. Kalau dia gagah sikit, lebih daripada separuh, tapi tak cukup lagi, tu panggil miskin. Dia nak RM100 sehari, tapi dia ada 70, pendapatan RM70 sehari, itu miskin. Jadi fakir ni lebih berat lagi lah. Tapi dua golongan ni termasuk dan dan beberapa golongan lagi, termasuk Ibn Sabil, wal-gharimina, orang yang berhutang dan sebagainya, itu adalah merupakan orang-orang yang berhak mendapat harta zakat. Jadi itulah makna bagi ayat ini dari sudut tafsirnya. Tapi dari sudut kesufiannya, Syekh Ibn Atta' telah memahami satu isyarat sufi di sebalik ayat ini, iaitu kalau dari segi zahir tafsiran tadi itu, orang yang berhak terima dapat pemberian harta zakat ni, sedekah ni, harta zakat ni, orang yang miskin, maka dari aspek tasawufnya difahami secara isyaratnya,
orang yang berhak untuk berhak, yakni orang yang dianggap sebagai apa ni, akan memperolehi. Berhak ni dengan arti bukan berarti dia hak, ada hak tu maksudnya orang yang ada kelayakan ataupun orang yang ada apa ni, kewajaran untuk terima pemberian-pemberian Allah, kurnia-kurnia Allah yang mungkin tidak diberi kepada orang lain, seperti diberikan makrifat, diberikan keyakinan, diberikan iman, diberikan hal-hal lain yang merupakan perkara yang tidak diperolehi oleh semua orang. Dia beri pertolongan-pertolongan yang luar biasa dan sebagainya, yang di luar jangkauan, di luar undang-undang sebab musabab. Mendapat kurnia-kurnia itu, kata ayat ini menunjukkan secara isyarat bahawa orang yang berkelayakan untuk mendapat pemberian-pemberian Allah itu ialah orang yang fakir hati dia tu. Kalau fiqhnya, orang yang berhak terima harta zakat, orang yang fakir hidupnya tu, fakir hidup dia. Hidup dia tu miskin. Tapi dari segi tasawuf ni pula, orang yang berhak terima pemberian Allah, kurnia Allah, lempah kurnia Allah Ta'ala, iaitu orang yang fakir hatinya. Bukan fakir hidupnya, tapi fakir hatinya. Berarti, kalau tengok dari sudut fiqhnya, fakir itu fakir hidup lah, orang miskin sungguh. Memang tak ada property, tak ada harta benda. Tapi dari segi tasawufnya, yang mendapat kurnia Allah Ta'ala ni, orang yang fakir, bukan fakir pasien tadi tu, tapi fakir hati dia tu, iaitu orang yang hatinya menyedari, memahami, menyedari dan merasai hakikat diri sebenar tu. Apa benda hakikat diri dia? Tak ada apa satu kita ni, semua bergantung kepada Allah. Jadi hakikat tu difahami dan dirasai di dalam hati dia, disedari di dalam hatinya. Itu masuk mencapai, mentahqiq hakikat tu. Sekalipun dia ni orang yang kaya raya, sekalipun, mungkin dari segi harta benda dia orang kaya, tapi dari segi hati nurani dia dikurniakan Allah mencapai hakikat fakir ni, sehingga dia rasa dia ni tak ada benda, tak memiliki apa satu. Kenapa? Kerana batin dia tu, mata batin dia tu melihat hakikat sebenar, bahawa semuanya tu milik Allah. Yang menjadikan dia rasa tak ada benda tu, kerana mata batin dia tu dapat melihat hakikat tu. Hakikat apa benda? Manusia ni makhluk yang tak ada apa satu, bergantung belaka kepada Allah. Dan Allah Ta'ala pula pemilik segala-galanya, atas dia belaka. Semuanya tu milik dia secara mutlak. Dia nak beri ke siapa dia pun atas kehendak dia, dengan kekuasaan dia. Mata batin dia tengok benda tu, hakikat iman tu, dapat melihat, lalu sedarlah diri, hakikat diri dia, bahawa dia ni tak ada apa satu. Itu panggil maqam fakir. Jadi maqam fakir ni adalah secara mudahnya apabila mata batin kita tu dapat melihat hakikat iman, bahawa manusia ini tidak memiliki apa-apa, semuanya milik bagi Allah. Itu dia. Itulah orang yang fakir ni. Jadi orang yang berhati seperti itulah, dari segi tasawufnya, orang yang berhak untuk mendapat lempah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan taufik, diberikan hidayat, diberikan makrifat, diberikan pertolongan dan bermacam-macam lagi kurnia-kurnia Allah yang jarang dan tak banyak diberi kepada orang lain. Sekalipun secara realitinya dia ni orang yang kaya raya, mungkin orang kaya sekali kampung tu, mungkin. Adapun orang berhak dapat zakat tu memang ia apa-apa kedana sungguh, memang tak ada benda sungguh. Jadi dua perkara yang berbeza. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta memahami apa yang dia beritahu sebelum ni, itu bahawa hakikat fakir ini bila manusia mencapainya, dia menjadi sebab seseorang itu akan melempah kurniakan pemberiannya kepada orang tu. Antaranya difahami daripada isyarat ayat ini, iaitu orang yang berhak dapat kurnia Allah ni orang yang fakir hati dia. Sebagaimana dari segi syariat zahirnya, orang yang berhak dapat harta zakat ni orang yang miskin sungguh, hidup dia tu miskin. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Maka
Kesimpulan yang dapat saya buat sekali lagi daripada kalam hikmat yang ke-190 ni, iaitu salah satu sebab seseorang itu mendapat limpah kurnia Allah apabila dia mencapai hakikat fakir diri, fakir hati, fakir makrifat, fakir perasaan, iaitu perasaan yang timbul hasil daripada hati yang bermakrifat terhadap segala-galanya adalah milik Allah dan manusia ini sudah tidak memiliki apa-apa saja lagi. Semuanya itu berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaannya. Manusia ini sekadar berusaha, yang mana usahanya tak tentu lagi jadi. Jadi apabila hakikat ini, makrifat ini teguh di dalam hati, maka tercapailah hakikat fakir. Dan bila seseorang itu mencapai hakikat fakir ini, dia menjadi sebab orang ini akan dilempahkan kurnia-kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu terjadi dalam dunia tasawuf apa yang tak terjadi dalam dunia kesarjanaan. Dunia sarjana ni, kesarjanaan ini, orang yang akan jadi orang alim ni orang yang mengaji paruk lah, mengaji banyak, mengaji rajin, ia akan jadi alim lah. Tapi dalam disiplin ilmu tasawuf berlaku keadaan di mana orang tu dari segi sebab zahirnya tu mungkin tak banyak, tapi dia jadi alim. Terutamanya ilmu-ilmu tentang makrifat dan ketuhanan ni berlaku. Kalau dalam keilmuan, kesarjanaan, tak ada lah. Ada kata tak ada lah. Kecuali orang tu memang ahli ngaji, orang kaki ngaji, kaki belajar. Dia belajar mengaji jadi alim. Tapi dalam tasawuf kadang-kadang berlaku lain sikit. Maka sebab itulah kita akan temui tokoh-tokoh dalam tasawuf. Orangnya itu dianggap orang jahil, tapi rupa-rupanya alim. Dianggap orang sebagai jahil. Antara orang tokohnya ni, siapa dia? Iaitu tokoh hak kedian sikit kalau kita nak tengok kau. Ulama Mesir seorang namanya iaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Dia antara guru utama dia yang mengajarkan ilmu. Dia ni alim ulama. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni dikira sebagai alim ulama zaman dia. Dia pewaris kepada keilmuan Al-Imam Jalaluddin Sayuti. Ulama besar lah. Tapi antara guru dia ni, salah seorang guru dia ni namanya Ali Syekh Ali Al-Khawas, orang yang ummi, tak erti baca, tak erti nulis. Tu guru dia. Tapi tidaklah bererti tak erti baca, tak erti nulis tu jahil, tak semestinya. Tapi pada pandangan orang macam tu dia anggap jahil lah. Tapi rupa-rupanya bila dia uji tak jahil. Maka hal-hal seperti ini berlaku dalam tasawuf. Dipandang orang sebagai orang tidak ada ilmu, tapi rupa-rupanya dia lebih haling lagi kena molek. Terutamanya dalam ilmu-ilmu makrifat dan ketuhanan lah. Demikian juga berlaku pada zaman-zaman imam-imam mujtahidin dulu. Kisah yang disebut-sebut di dalam sumber-sumber rujukan yang banyak. Zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Antara tokoh yang dianggap jahil pada zaman itu iaitu Syaiban Ar-Ra'i, seorang tokoh ahli tasawuf, tapi dia ni jahil, tidak dikenali sebagai ahli ilmu. Orang anggap dia sebagai orang jahil. Sehingga Al-Imam Ahmad ingin membetulkan Syaiban Ar-Ra'i itu, supaya dia sebenarnya nak menasihatilah supaya orang ni pergi mengaji ilmu lah supaya jadi alim. Tapi ternyata tanggapan dia itu tidak tepat. Jangkaan dia tidak tepat. Al-Imam Asy-Syafi'i melarang, jangan. Tapi Al-Imam Ahmad bertekad juga nak pergi betul. Macam mana dia nak sedarkan Syaiban Ar-Ra'i yang disangkakannya sebagai tak tahu benda. Jadi niat Imam Ahmad ni baik. Nak mengajak orang supaya belajar. Jangan merasa senang dengan kejahilan. Kena mengaji, kena belajar. Bagus, niat yang baik. Tapi orang yang disangkakan tu tak tepat. Jadi bila dia nak betul Syaiban Ar-Ra'i ni dengan cara kaedah yang dia guna pakai, dia mengemukakan persoalan yang berkemungkinan besar dia tak nak jawab. Bila tak dia nak jawab kau, dia akan nasihatlah, mungkin kena pergi mengaji lah. Baik, soalan apa dia kata? Dia kata bagaimana dengan kedudukan orang yang telah tertinggal satu solat tapi dia tak tahu solat mana.
Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, dia tak cang. Tapi dia tahu ada satu solat hak dia terlepas. Cuma dia tak ingat masa. Dia kena buat kawan kata. Kata Syaiban Ar-Ra'i, dia kata orang ni hati dia lalai. Ghaflah hatinya. Maka dia kena takdib, dia kena pajang, kena hajar sikit dia ni. Dia kena qada semua tu kelima-lima. Kena qada belaka. Dan petua seperti itu ada dipetuakan oleh fuqaha. Ada ahli fiqh yang memberi petua seperti itu. Ni hal-hal seperti ini kalau tak silap saya ada dibahaskan dalam majmu' Syarah Muhazzab tentang isu ni. Jadi kata Syekh, jadi Al-Imam Ahmad ni dia terkejut, tak jangka. Dia ingat ke kawan ni dia nak jawab. Rupanya beri jawapan yang mengejutkan dia. Dan kisah menyebut Imam Ahmad kerana terkejutnya tu sampai pesang jatuh. Seperti itu. Maka ini berlaku. Dan Imam Ghazali pun sebut tentang tokoh ni, Syaiban Ar-Ra'i ni. Dia kata Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, kalau dia ada beberapa pandangan yang pada dia mungkin sama kuat dari segi pandangan tu, lalu nak pilih hak mana, dia akan merujuk kepada Syaiban. Kerana dia mungkin ada pedoman dia lah. Mungkin dia ada 2 pandangan atau 2-3 pandangan yang dia lihat mempunyai dalil-dalil yang agak kukuh. Jadi hak mana dia nak pakai ni? Maka tempat rujukan dia lah Syaiban. Mungkin ada sebab lah kenapa dia rujuk di Syaiban Ar-Ra'i. Jadi nak kabarnya Syaiban ini tokoh yang pada pandangan kebanyakan orang dia ni bukan orang jahil. Itu saya katakan bahawa puncanya ayat tadi lah. Seperti yang disebut Syekh Ibn Athah, apabila seseorang itu mentahqiqkan kefakiran dirinya, maka Allah Ta'ala akan melempahkan kurnia kepadanya. Yang tidak alim, sebahagiannya dialimkan. Yang tidak arif, sebahagiannya diarifkan. Dan sebagainya. Itu lempah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain mengaji bertahun-tahun baru kena malam, dia mengaji sama sedah aja. Sama sedah aja. Syekh Ahmad Khatib Sambas, tokoh yang dikaitkan kepadanya, tokoh yang dinisbahkan kepadanya, Tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ni, dari Sambas, kerajaan dari Kalimantan tu. Dia hafiz Quran sejak kecil. Dia pergi mengaji ke Mekah tu, dia mengaji dengan antara guru dia, guru fiqh dia lah, guru ilmu dia, Syekh Daud Fatani. Dia mengaji dengan Syekh Daud ni, dalam tempoh 2 tahun, dia sudah dapat menguasai keilmuan Syekh Daud Fatani yang dianggap sebagai ulama besar pada waktu tu. Orang lain mengaji bertahun-tahun, tak lepas lagi, dia 2 tahun sudah dapat menguasai keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Daud Al-Fatani ni. Benda-benda macam ni lah. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Athah yang ke-190. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Athah yang ke-191, ini pun lebih kurang juga. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahaqqaq bi zullika yamudduka bi izzatihi. Tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Buktikan dengan sungguh-sungguh, yakni capai, usahakan untuk mencapai seteguh-teguhnya sifat-sifat kekuranganmu. Nescaya Allah membantu engkau dengan sifat-sifatnya dan yakni dengan kesempurnaannya. Yakni hendaklah kau capai betul-betul hakikat sifat dirimu sebenar. Diri sebenar kita benda. Hina, jahil, fakir, lemah, kurang, itu. Itu sifat asal kita lah tu. Kata Syekh Ibn Athah, tahqiqkan, capai betul-betul perkara itu tu. Artinya apa? Yakni kau bersihkan hatimu, sucikan hatimu sehingga hatimu benar-benar merasai hakikat itu tu. Benar-benar rasa mu ni jahil, tak ada benda. Mu ni fakir, sungguh tak ada memiliki apa-apa. Mu ni hina, tak ada apa-apa kemuliaan pun.
Perasaan-perasaan ini akan dicapai apabila hati manusia itu bersinar. Nampak hakikat tu. Selagi mata hati kita tak bersinar, ia tak nampak benda ni. Ia nampak cukup banyak. Ia nampak molek semua. Akulah haling, akulah tahu segala-galanya, akulah atas daripada orang lain, akulah lebih daripada orang lain, orang lain serba bodoh, orang lain serba tak tahu, orang lain serba salah. Ni nyakit ni mari. Nyakit ni dia akan mari. Jadi Syekh Ibn Atta kata, tahaqqaq, kau capai betul-betul hakikatmu itu. Hakikat sebenarnya, tak ada benda kita ni. Segala pakai dengan jahilnya, tak ada ilmunya. Tapi oleh kerana kita mengaji ada ilmu ni, kita rasa kita alim ni, kita tak sedar. Lama tak ingat, lama tak baca, tak ingat. Tapi tak ingat buah tu tak mari. Oleh kerana ada tahu semua ni, berasa alim semua kita ni. Kat mula orang lain serba bodoh, orang lain serba bodoh, orang lain serba tak erti, orang lain serba salah. Ni nyakit ni, ini nyakit ulama'. Ini penyakit yang menghantui, yang mengenai, yang menipu jiwa alim ulama'. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada kena penyakit ni. Jadi Syekh Ibn Atta kata, tahaqqaq, capai betul-betul hakikat dirimu itu. Bagaimana nak capai? Kau suci bersihkan hatimu dengan amalan-amalan ibadah, dengan riadah, dengan zikir mujahadah, sehingga hatimu jadi bersih. Mu akan nampak benda ni. Mu akan rasa benda ni. Rasa dirimu tak ada apa satu. Tidak memiliki apa-apa lagi. Tak ada kemuliaan apa-apa. Penuh keinginan. Kenapa? Itu maksud Syekh. Tahaqqaq, capai hakikat sebenar dirimu itu. Baik, sekiranya kamu mencapai hakikat ini, kata Syekh Ibn Atta, nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadamu dengan sifat-sifatnya, yakni akan menzohirkan kenyataan sifatmu. Kalau kita merasa menjahil, Allah Ta'ala akan mengalimkan engkau. Kalau engkau ini, kalau kita ni benar-benar rasa kita hina, Allah Ta'ala akan angkat dirimu, akan memuliakan dirimu itu. Itu dia. Itu maksud Syekh Ibn Atta. Jadi buktikan capai hakikat dirimu itu, Allah Ta'ala akan melempahkan kepada dirimu itu kenyataan dari sifat-sifatnya. Baik, akuilah kehinaanmu, yakni capai betul-betul hakikat kesedaran hati tentang kehinaan diri kita ni. Nescaya Allah menolong padamu dengan kemuliaannya. Allah Ta'ala akan lempahkan kemuliaan kepada dirimu. Dia akan angkat dirimu itu. Jadi bila seseorang itu mencapai hakikat kehinaan diri ini, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Akan muliakan dia. Akan tingkatkan kedudukannya. Setelah dia mencapai hakikat kehinaan diri. Dah bila manusia capai ni? Tadilah. Bila basirah manusia ni, pandangan batin dia tu dapat menyedari hakikat sebenar diri dia dan hakikat ketuhanan Allah. Sedar lalu bahawa kita ni tak ada apa satu. Akuilah kekuranganmu, nescaya Allah menolong kepadamu dengan kekuasaannya. Yakni capai betul-betul hakikat kelemahan dirimu. Tak ada daya upaya dirimu. Tak ada daya upaya lagi. Sehingga kita rasa kita tak ada kekuatan apa satu lagi dah. Tak ada daya upaya. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala akan melempahkan kepadamu kenyataan daripada kekuasaannya, kudrat dan iradatnya. Allah Ta'ala akan menzahirkan, menolong dirimu dengan kehendak dan kekuasaannya. Bahasa mudahnya. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kekuasaannya atas dirimu itu. Jadi orang mukmin ditolong, dibantu oleh Allah apabila mereka ni sedar diri. Apabila manusia ini tak sedar diri, bukan ditolong, ditarik pertolongan. Percayalah. Bila kita tak sedar diri, akan ditarik pertolongan. Bukan diberi, ditarik. Hak boleh jadi hilang. Akuilah kelemahanmu, nescaya Allah menolong padamu dengan kekuatannya. Jadi demikianlah ajaran tasawuf mengajarkan kepada kita bahawa usahakan untuk mentahqiq, yakni mencapai hakikat kelemahan diri, kefakiran diri,
ketiadaan daya upaya diri, pada waktu itu Allah Ta'ala akan membantu, akan mendokong, akan mengunia, akan melempahkan kepada kita. Kalau kita mentahkikkan hakikat kejahilan, insya-Allah Ta'ala akan melempahkan ilmu dan menjadikan kita alim. Kalau kita tahkik betul-betul hakikat tak ada daya upaya, insya-Allah engkau akan ditolong oleh Allah. Yang kadang-kadang pertolongan tu di luar jangkaan kita. Bila manusia sudah tidak ada daya upaya ni. Demikianlah kata Syekh Ibn Atta. Baik. Sifat-sifat yang asli pada seseorang hamba itu ialah, ini antara senarai dia, fakih, yang ni tidak memiliki apa-apa kita ni. Hakikat sebenarnya. Tapi pemilikan syariat tu adalah. Kita ada piti, kita ada tanah, kita ada rumah, kita ada harta, adalah. Tapi kita boleh jamin ke selama-lama duduk dengan kita? Tak boleh jamin. Piti hak duduk dalam kocek kita, duduk dalam pen tu, kita boleh jamin bahawa dia selamat? Tak boleh jamin. Tanah gerang tanah kita tu, kita boleh jamin ke jadi milik kita sampai bila-bila? Tak boleh nak jamin. Kalau kita milik kita, kita boleh jamin lah. Boleh jamin. Tapi tak boleh nak jamin sebab hakikat sebenar bukan milik. Cuma dimilikkan secara syariat. Hakikat sebenar milik Allah. Berapa banyak harta orang yang kaya raya tiba-tiba jatuh merepak apa-apa ke dana. Berapa banyak kisah. Orang yang kenamaan, berkedudukan, dia muliakan, tiba-tiba jatuh terhina. Berapa banyak orang yang memiliki kemewahan itu tiba-tiba jadi peminta sedekah. Berapa banyak. Sebab apa? Bukan milik. Jadi tasawuf mengajarkan kita untuk sedar hakikat ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah guna kurnia Allah. Supaya kita tidak menjadi sombong dengan pemberian-pemberian itu. Jadi kalau kita tak ada kesedaran hakikat ini, pemilikan kita itu selalu akan merosakkan kita. Menjadikan kita lupa, menjadikan kita salah jalan, menjadikan kita dia sombong, bangga diri, akhir sekali cabut habis. Na'udzubillahi min zalik. Kurang dengan arti tidak cukup, tak cukup tu, tak cukup ni. Ada je tidak cukup. Sentiasa perlu, lemah. Tak ada daya upaya. Tak ada daya upaya. Kita ni sebab cukup makan. Bekalang banyak. Makan ada itu rasa gagah lah. Stok berhenti sekejap makan dah 2-3 hari. Mepeh lalu kita ni. Mepeh lalu. Itu hakikat sebenar kita tu. Hakikat bila putus je sikit bekalang, habis lalu, jeng lalu. Tapi oleh kerana kita ni sentiasa diberi, sentiasa dikurnia, kadang-kadang bila lama doa lalu dapat, itulah yang meraflahkan, yang melupakan diri kita. Maka kita selalu diperingat. Baik kita cuba memperingatkan diri kita daripada kita diperingatkan. Memperingatkan diri itu iaitu berusaha menyucikan batin sehingga hati kita nampak hakikat tu, sentiasalah kita sedar hakikat kita ni sebagai hamba-Nya. Hak tu anaknya. Daripada kita terpaksa sedar. Macam saya kata tadi lah, terpaksa sedar bila kena susah. Bila kena susah terpaksa sedar. Nak sedar ke tak mau sedar, memang kena sedar. Sedar masa tu. Lebih baik kita dapat semua itu dengan pilihan. Yang ini kita menyedarkan kita dengan zikrullah, dengan makrifat hati terhadap Allah. Kita sedar. Daripada kita tersedar secara terpaksa. Dan hina. Penuh dengan kehinaan. Hari ini, ialah kita ada pangkat, kita ada kedudukan, rasa mulia lah. Tapi bila semua tu hilang, segala kemuliaan, segala kehinaan, segala sanjungan orang serta-merta je boleh hilang. Jadi kita nampak situ hakikat sebenar kita. Pada waktu kita ada kuasa, pada waktu kita ada harta, ada kekayaan, kita mungkin disanjung. Kita ada pangkat, kita ada kedudukan, ada kuasa, mungkin disanjung. Tapi bila semua benda ni tak ada dengan kita, balik asal kita. Tak ada orang nak heran pun orang kena molek. Sebab itu kemuliaan yang sebenar bila manusia ni bergantung hati bulat kepada Allah. Waktu kemuliaan sebenar. Hal lain itu
datang dan pergi. Datang sekejap, hilang. Datang seketika, habis. Datang dan pergi. Tapi kemuliaan sebenar bila manusia menjadi hamba-Nya, berpaut bulat hatinya, merasa mulia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuliaan. Hak ni tidak habis kemuliaan ini. Siapa dalam kubur je bawa kemuliaan ini. Baik, maka apabila benar-benar engkau mengakui semua sifat-sifatmu, mengakui dengan arti menyedarilah, merasai semua sifat-sifat sebenar kita ni, fakir, kurang, lemah, hina ni, sebagai hamba itu, nescaya mudah selalu mendapat kurnia rahmat dan bantuan Allah. Itulah menjadi sebab Allah Ta'ala akan melemparkan kurnia kepada seseorang. Inilah yang diajar dalam ajaran tasawuf kepada kita. Dan kenyataannya itu bukan saja ada dalil-dalil yang mengesahkan dia di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak, tetapi juga dilalui pengalaman ini oleh ahli tasawuf sendiri. Allah Ta'ala muliakan mereka ini, beri sesuatu pada mereka ini kerana mereka mentahqiqkan maqam ni. Zunnun al-Misri di antara tokoh besar ahli tasawuf di zamannya, tapi banyak kena fitnah dia orang. Banyak kena fitnah, dituduh orang. Hak tuduh pula bukan barang-barang, hak serbang belilik. Hak tukang tuduh tu pula belilik serbang. Alim ulama jugalah maksudnya. Dituduh itu, dituduh zindik dan sebagainya. Sekalipun dalam tuduhan-tuduhan seperti itu, tetap Allah Ta'ala memberi kemuliaan, jaga dia. Masa hayat tu macam-macam lah orang kata ke dia. Itu gini, itu gini, macam-macam lah. Tapi bila sampai waktunya, Allah Ta'ala memperlihatkan. Sehingga akhir sekali orang sedar. Orang sedar. Macam mana? Masa Zunnun al-Misri ni mati, dia meninggal. Masa orang usung jenazah dia tu, burung-burung mari duduk khumur atas khanda dia tu. Memayung, duduk payung. Jadi orang ramai pun sedar. Kita kena tipu dia alim ulama selama ni. Kena tipu. Atas tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Rupa-rupanya orang ni dok gitu. Burung-burung mari duduk tabur sayap atas khanda dia. Sebagai satu kemuliaan, Allah Ta'ala tunjuk di akhir hayat dia tu, orang nampak. Sehingga orang tahu tentang kedudukan dia. Masa hidup pun telah banyak berlaku juga bagaimana Allah Ta'ala muliakan dia. Ada riwayat sebut pada ketika dia naik kapal, lalu terjadi kecurian dalam kapal tu. Lepas tu orang tuduh ke dia, sebab orang tengok dia nepek seorang, duduk seorang senyap. Orang tuduh dia sebagai mencuri harta sedekah. Lalu apa yang terjadi? Akhir sekali Allah Ta'ala menzahirkan, dia mengadu hal kepada Allah, bermunajat, mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala tunjuk ikan-ikan timbul, duduk naik mucung dia tu, mata-mata tu seperti yang hilang, kalau sedekah hilang tadi tu, ikan-ikan warna naik mata tu atas laut. Dari sinilah timbul nama Zunnun al-Misri tu. Nama ni timbul dari kisah ni lah. Zunnun ni maksudnya empunya ikan, pemilik ikan. Kisahnya itu dia, kisah dia. Orang tuduh ke dia curi mata sedekah ni, akhir sekali orang buat tuduhan tanpa asas, Allah Ta'ala tunjuk ni warna ikan, warna mata-mata. Jadi kalau munak tu boleh ambil mucung-mucung ikan tu, mata tu. Sehingga akhir sekali lekat nama tu Zunnun al-Misri. Jadi demikianlah orang-orang yang mentahqiqkan perkara ni ditolong oleh Allah dan dimuliakan Allah. Sekalipun tetap adalah manusia ni atas dunia ni tak nak lari tekanan, fitnah, kejahatan, sangka buruk tu tak nak lagi dah dalam hidup. Tapi bila manusia itu benar hatinya dengan Allah, insya-Allah adalah waktu-waktunya dia akan diselamatkan, dia akan dijaga, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah selalu mendapat kurnia rahmat dan bantuan Allah.
Baik. Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi berkata, orang-orang solehin, orang soleh ini telah memilih 7 sifat dan menjauhi 7 sifat lawannya. Jadi orang soleh ini orang yang berusaha untuk mendekatkan jiwa ruh dia itu dengan Allah Ta'ala. Ini masuk orang soleh sini. Orang yang dalam proses menyuci bersihkan hati dia, nak buang hijab-hijab dia, nak buang sifat-sifat buruk, lalu nak mendekatkan dirinya kepada Allah. Baik, mereka ni kata Al-Harawi, mereka pilih 7 sifat dan mereka menjauhi 7 sifat. Baik, 7 sifat apa yang mereka pilih? Iaitu memilih fakir. Mereka memilih kekurangan, kemiskinan daripada kekayaan. Orang-orang ni mereka suka berada dalam kemiskinan berbanding kekayaan. Kita tak nak marah ke dia lah, dia suka gitu. Tapi bukanlah berarti tasawuf semestinya ajar kita gitu. Cuma nak kabarnya mereka ni orang dalam proses ni nak mencucikan batin ni, orang yang berada dalam perjalanan tu, manzilah tu, mereka ni suka berada dalam kemiskinan berbanding kekayaan. Kemudian memilih kelaparan dari kekenyangan. Mereka suka berada dalam keadaan lapar berbanding kekenyang-kenyang. Baik, kemudian mereka memilih kerendahan dari kebesaran. Yakni mereka ni lebih senang dengan kerendahan, yakni tidak dimasyhurkan, tidak ada kedudukan berbanding memperolehi kebesaran pangkat dan kedudukan. Memilih kehinaan daripada kemuliaan, yakni mereka masih lebih senang dengan kehinaan, yakni ketidakmuliaan berbanding dengan kemuliaan, disanjungan dan sebagainya. Memilih kerendahan, yakni tawaduk dari kesombongan. Memilih kesusahan daripada kesenangan. Memilih maut daripada hidup, yakni lebih senang dengan kematian berbanding hidup ini. Jadi pilihan-pilihan ini adalah pilihan orang yang sedang berusaha untuk meningkatkan kejiwaan dia itu, menyuci bersihkan hati dia itu sehingga dia menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Sehingga perkara-perkara yang menjadi rebutan orang itu akan menjadi pilihan dia. Apa-apa yang orang tak suka menjadi pilihan dia pula, terbalik. Nanti huraian selanjutnya kita akan tengok pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi sebelum saya tutup, saya takut timbul salah faham. Jangan kita menyangka bahawa tasawuf ni ajar kita biar ajaran tasawuf itu menghendaki kita ni jadi miskin apa kedana, menghendaki kita ni jadi hina dina. Bukan. Nanti akan dijelaskan maksud semua ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.